Shalom semua, mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuji Tuhan bersama-sama. Dan lagu pertama kita ialah Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkatkan lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkatkan lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Haleluya. Mari kita teruskan memuji Tuhan dengan lagu seterusnya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati.
Hai anak-anak, apa kabar semua? Sekali lagi pada minggu ini kita berjumpa di dalam talian. Dan saya berharap kamu semua ceria, gembira, yes, yes, yes. Dan seperti biasa sebelum kita bermula kepada pelajaran kita, mari kita sama-sama berdoa. Dan seperti biasa, lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Ikut saya berdoa ya anak-anak. Tuhan Yesus, terima kasih kerana menjaga dan melindungi kami sepanjang minggu ini. Tuhan, sebentar lagi kami ingin belajar dan mendengar firman-Mu. Tuhan, pimpin kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, kamu masih ingat tak apa tajuk kita pada minggu lepas? Ya, Menara Babel, itu tajuk kita pada minggu lepas. Dan pada minggu lepas saya juga ada menyebut tentang seseorang yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Namanya adalah Abram. Dan Abram ditinggal di kota Ur, Mesir. Dan pada satu ketika Tuhan berfirman kepada Abraham supaya dia meninggalkan negerinya. Dan beliau akan pergi ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan. Anak-anak, tajuk kita untuk minggu ini adalah Abram dan Lot, Sodom dimusnahkan. Setelah mendengar firman Tuhan itu, Abram membawa istrinya Sarai serta anak saudaranya yang bernama Lot meninggalkan kota Ur. Mereka membawa sekali harta benda mereka seperti kawanan domba, lembu serta pekerja-pekerja mereka. Mereka menyeberang sungai, mendaki bukit untuk menuju tanah Kanaan, iaitu tanah yang sudah Allah janjikan kepada Abram. Setelah itu mereka pun tiba di satu tempat dan di sana mereka mendirikan kemah dan bersiap-siap untuk tinggal di sana. Dan pada tiap-tiap pagi, pekerja-pekerja Abram dan Lot membawa domba-domba, membawa hasil ternakan mereka untuk meragut rumput di padang. Dan lama-kelamaan benda ini menjadi satu perselisihan faham di antara mereka kerana padang itu tidak cukup luas untuk mereka. Maka dengan itu Abram dan Lot harus berpisah. Lalu Abraham pun berkata kepada Lot, sebaiknya kita berpisah saja. Dan Lot terus memandang Sodom. Dia melihat Sodom ini tanahnya sangat subur, ada rumput yang hijau dan banyak juga sumber air. Lalu dia pun memilih tanah Sodom. Dan dia membawa keluarganya, dia membawa hasil ternakannya serta semua harta miliknya dan berpindah tinggal di Sodom. Pada satu hari, Abram dikunjungi oleh 3 orang lelaki. Dan 3 orang lelaki ini memberitahu Abram bahawa Allah akan membinasakan kota Sodom kerana penduduknya di sana sangat jahat. 3 orang lelaki ini adalah malaikat Tuhan. Dan salah satu dosa penduduk Sodom yang sangat Tuhan tidak suka ialah mereka berkahwin sesama jenis. Maksudnya ialah lelaki kahwin dengan lelaki, perempuan kahwin dengan perempuan, dan ini adalah sesuatu yang Tuhan sangat tidak suka. Tetapi mereka tidak peduli dengan hukum Tuhan. Mendengar itu, Abram mohon kepada Allah supaya mengampuni Sodom. Allah bersetuju asalkan terdapat 10 orang benar yang terdapat di Sodom. Dia tidak akan menghancurkan kota itu jika ada 10 orang yang baik di sana. Walau bagaimanapun, 10 orang benar itu pun tidak dijumpai di kota itu. Semasa Lot sedang duduk di pintu gerbang kota, maka sampailah 3 orang malaikat ini di kota Sodom. Lot menyambut mereka lalu mengundang mereka untuk bermalam di rumahnya. Dan malaikat-malaikat ini memperingatkan Lot bahawa Tuhan akan menghancurkan kota itu. Pada keesokan paginya mereka berkata, "Bangunlah, bawalah istrimu dan 2 orang anakmu keluar dari kota ini supaya kamu tidak binasa kerana kejahatan kota ini."
Mereka pun membantu Lot dan istrinya untuk bersiap serta meninggalkan kota itu. Mereka diingatkan supaya jangan menoleh ke belakang. Dan kemudian Allah pun menurunkan hujan api dan bererang di langit, membakar habis kota Sodom dan tanah di sekelilingnya. Tetapi istri Lot menoleh ke belakang dan dia terus menjadi tiang garam. Anak-anak, ini adalah kisah yang menyedihkan. Lot telah memilih tanah yang dia rasakan paling indah, tetapi malah di sini dia kehilangan istri serta ternakannya. Anak-anak, Allah mahu kita menjauhkan kejahatan, menjauhi diri kita daripada kejahatan. Tuhan mahu lelaki berkahwin dengan perempuan, bukan lelaki dengan lelaki, bukan juga wanita dengan wanita. Apa yang Tuhan mahukan adalah lelaki berkahwin dengan wanita. Anak-anak, Allah pasti menghakimi mereka yang tidak hidup dalam kebenaran. Dan bagi mereka yang taat kepada Allah, seperti Abraham, mereka pasti diberkati. Mereka pasti dilindungi juga. Amin. Okey, dan kisah ini kamu boleh baca di dalam Kejadian 13, 18 serta 19. Anak-anak, dan ini adalah ayat renungan kita untuk minggu ini. Di sini saya ada sediakan 2 versi untuk kamu, iaitu versi Indonesia dan versi bahasa Malaysia. Kamu boleh pilih versi mana yang kamu ingin baca. Mari kita sama-sama membaca ayat renungan kita, iaitu diambil daripada Ibrani 11 ayat 8. 1, 2, 3. Melalui iman, Abraham taat apabila disuruh pergi ke tempat yang kemudian diterimanya sebagai warisannya. Dia pergi tanpa mengetahui ke mana dia pergi. Ibrani 11 ayat 8. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, seperti biasa, kita harus berdoa. Mari kita berdoa ya anak-anak. Kita lipat tangan, tutup mata dan tunduk kepala. Ikut saya berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran kami pada hari ini. Tuhan, kami serahkan sepanjang minggu yang ada di hadapan kami ke dalam tangan-Mu. Lindungi kami Tuhan, lindungi keluarga kami dan semua. Bungkus tutup kami semua dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Dengan ini kita sudah pun sampai ke penghujung rancangan dan saya berharap anak-anak menjaga kesihatan dan duduk di rumah ya. Dan sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye dan Tuhan berkati.